Oh. Kita nak cerita Nabi Isa sikit hari ni. Cerita Nabi Isa. Zakaria, Yahya, Isa. Ni satu masa kita sebut dah. Zakaria, Yahya, Isa. Nabi Allah Zakaria merupakan ayah hakak kepada ibunda kepada Nabi Allah Isa, iaitu Siti Maryam. Siti Maryam binti Imran. Siti Maryam ni ada ibu bapa nah. Siti Maryam dia ada ibu bapa. Siti Maryam ni. Nabi Allah Isa saja tak ada ayah, ada ibu saja. Manakala bonda dia Siti Maryam ada ayah, ada mak. Mak dia nama Hannat. Kecek bak bida. Bak bomo, bak gapo hak tu jadi lari tajuk tu. Nama Hannat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud. Ayat minyak selusuh. Jadi Nabi Allah Zakaria ni ayah hakak dan dia nabi pada masa tu, dialah pegang Baitul Maqdis. Maka lepas pada Nabi Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam, maka lepas pada masyarakat dia habis tutup kis cerita Siti Maryam. Apabila dia duk tuduh kata Siti Maryam ni zina lah, apa dia tak padai, keluarga orang alim-alim saja. Ayah dia Imran ni anak murid kepada Nabi Allah Zakaria, dan Hannat juga anak murid kepada Nabi Allah Zakaria. Orang berjuruh belaka, tiba-tiba anak juruh juga letak pondok tapi mengandung pula. Maka masyarakat lagu tu lah, orang baik setara mana tidak menjamin orang tu tak kecek kita. Kita jurus setara mana tak menjamin orang tu tak akan kecek, tak akan mengata kita. Tu keedah masyarakat. Kita baik 99, salah Allah. Salah tu kalau kata berok. Sebab manusia lagu tu terbaik dia. Lebih-lebih lagi orang agama. Orang suka buat kebaikan ni, orang tengok kita ni bersih. Apabila kita ni bersih, maka dia kotor sikit saja nampak selalu. Kotor sikit saja nampak selalu. Kalau orang hak jenis duduk dalam disko dah, tak ada masalah. Tapi nampak kotor dah. Maka sebab itulah ada istilah dipanggil maruah. Dipanggil maruah. Apa maksud maruah? Maruah itu kita kena jaga maruah. Apa maksud maruah? Kadang-kadang benda tu tak dosa, tapi menjatuhkan maruah sahaja. Benda tu tidak dosa. Apa maksud maruah? Iaitu bersepakat, berbuat benda yang seumpama, masa seumpama dan orang yang seumpama. Maknanya kita pakai pakaian dengan orang standard, pakaian orang ngaji agama. Cara kita pula supaya orang ngaji agama tidak tu dia panggil jaga maruah. Maruah ni hukum dia tidak dosa lah. Orang meninggalkan maruah ni tidak dosa, cuma tak ada maruah. Maka orang ngaji agama ni maruah dia lebih tinggi. Banyak benda dia kena jaga. Cara bergaul, cara makan, cara bergapo, tak boleh mudah-mudah. Makan kedai kopi kau gapo dia apa semua keluar kecek ngajate banyak. Kau kalau itino lebih-lebih lagi banyak benda dia kena jaga. Maka Siti Maryam apabila dia boleh jawab semua tuhmah daripada masyarakat dia, masyarakat kata dia berzina, akhir sekali dia tunjuk kepada anak dia. Maka Nabi Allah Isa alaihi salam pun berkecek. Apabila berkecek, maka takjublah semua masyarakat dia. Maka suka Nabi Allah Zakaria, mak dia Imran, mak dia Hannat, apa ayah dia Imran suka. Betul lah kata anak dia ni tak buat gapo-gapo, cuma benda ini adalah karamah, khamak. Melahirkan seorang bayi tanpa ayah ni khamak jadi karamah. Maka apabila terlalu pelik dan Nabi Allah Isa boleh bercakap pula begini-gini, maka masyarakat dia kata Maryam nikah dengan Tuhan pula. Dah manusia tak nikah dengan Tuhan. Maka anak ni anak Tuhan. Siapa kalau ni orang Kristian duk anggap lagu tu. Siapa kalau ni masyarakat orang Kristian duduk anggap kata Isa ini adalah anak kepada Tuhan. Dah Maryam dah nikah dengan manusia dak. Nikah dengan siapa dia lagi? Nikah dengan Tuhan lah. Sudah pula. Pening pula. Dulu dia duk kata hina-hina. Dah ni dia akak-akak siapa jadi Tuhan belaka. Nabi Isa tu anak Tuhan, Maria itu isteri Tuhan. Tuhan tu Tuhan lah. Timbul istilah father mother son. Father Tuhan ayah, Tuhan mak dan Tuhan anak. Maka jadi istilah Trinity dipanggil. Trinity. Tiga bergabung dalam satu-satu. Maka timbul istilah tiga Tuhan. Nama. Dalam ayat Quran pun sebut Allahu salisu salasah.
Tuhan itu yang ketiga daripada tiga Tuhan. Ini adalah kepercayaan Kristian. Sedangkan kita tengok orang-orang buat kajian dalam Bible dia, dalam Bible, kitab Bible dia, Bible pun tidak pernah tulis kata Isa itu adalah anak Tuhan. Nabi Isa tak pernah pun mengaku dia itu anak Tuhan. Tetapi didewa-dewakan oleh Kristian, maka kata dia tu anak Tuhan. Macam-macam kepercayaan. Nabi Allah Isa lepas pada tu dia keluar daripada kampung dia. Kita lihat dah Nabi Isa ini dia tak ada rumah. Kalau Nabi Muhammad ada rumah di Masjid Nabawi tu deh rumah Nabi. Nabi Isa ni perangai dia suka merantau. Jalan rata gitu. Maka bawalah ibu dia. Khidmat dia dengan ibu dia Siti Maria. Siti Maria ni orang bersih, orang suci, orang karamah menurut agama Islam. Menurut agama Kristian pun kalau begitu juga. Kita sebut dah cerita ni di Syria ni tempat lahir Baitul Laham ini di Syria tempat lahir Nabi Allah Isa. Sekarang sesek Kristian buat gereja besar kerana tempat mulia. Kita pun tempat mulia jugalah. Siti Maria lahir. Nabi Muhammad ketika Isra' dan Mi'raj apabila lalu di Baitul Laham, Jibril kata berhenti ya Muhammad, turun sebentar semaya 2 rakaat. Maka Nabi tanya, apa kena semaya tempat ni? Khamak nak ambil berkat ke apa dia? Tempat ini tempat lahir Nabi Allah Isa AS. Jadi sunat kita semaya ke, ambil berkat ke, pergi berdoa tempat-tempat yang ada benda-benda karamah berlaku. Jadi tempat lahir Siti Nabi Allah Isa ini tempat khamak lah. Kita sebut cerita dah lagu mana ni. Pokok tamar apa semua air boleh mengalir ganak sore kawan tu. Apabila lagu tu maka jalan Nabi Allah Isa dengan ibunda dia. Jalan katalah dakwah dia. Maka dia ada pengikut dia dipanggil Hawariyun. Hawariyun dipanggil. Hawariyun ini seperti sahabat lah. Kalau nisbah kepada Nabi Muhammad itu sahabat-sahabat. Berjalan-jalan dia berdakwah. Akhir sekalinya orang Yahudi baloh Yahudi nak naik agama dia. Kristian macam baloh lah. Kristian sekali bukan nak bawa Kristian, nak bawa tauhid juga. Tetapi apabila bawa ajaran Nabi Allah Isa AS, raja-raja hak dulu hak sesat apa semua baloh pula dengan Nabi Allah Isa AS. Akhir sekali cari nak bunuh Nabi Allah Isa AS. Pegangan yang dibawa Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Isa diperangi oleh raja pada masa tu. Maka carilah Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa pun lari rata dia. Lari situ jumpa. Pergi lari situ jumpa. Masa tu meninggal dah ibunda dia. Ibunda dia meninggal dah. Ibunda dia meninggal puasa. Duduk dalam gua dia kata, nak buka puasa ni mak. Tak apalah, mak nak semaya sebentar. Nabi Isa turun cari makanan nak buka puasa. Tunggu kawan tu mak dia semaya lama. Isa dah ni memek. Dia nampak pelik dah mak dia tak bangun-bangun daripada sujud. Ni nak malam dah tengah malam mek, bangunlah mek. Tak bangun, sodah dah dia selok dah berjari. Apa mak dia meninggal. Meninggallah Siti Maria. Meninggal Siti Maria. Tak mana tak tahu, hamba tak ingat dah. Ada disebut kau dalam kitab tak berasa. Meninggal lepas patu dia sorang. Apabila dia sorang maka berlawan pula dia dengan kerajaan pada masa tu nak bunuh dia pula. Nak bunuh Nabi Allah Isa AS. Lepas pada tu tak cakap lagi dia. Nabi Isa tak cakap lagi, jumpa semacam. Maka Nabi Isa heran, mana boleh jumpa ni? Tak cakap lagi kata boleh jumpa. Apa raja pada masa tu ada seorang menteri. Ada seorang yang bijak pandai dalam ilmu falak memang ilmu falak. Ilmu falak ni ilmu kaji bintang, ilmu tengok kedudukan manusia you boleh kaji lah. Nanti orang falak ke astronomi ni kira. Maka dia kira Isa tarikh gini, Isa berada di situ. Jumpa sungguh. Nabi Isa tak cakap lagi kata. Akhir sekali apabila Nabi Isa tahu kata ni payah jumpa semacam kerana ilmu falak, maka dia berdoa dengan Allah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, bui jadi tak betul ilmu falak ni. Ilmu falak ni biar jadi keliru. Jadi tak betul. Sebab lah ni falak kita kira kadang-kadang jadi tak tepat. Dulu hebat tak hebat ilmu falak ni macam-macam. Nabi Isa jumpa semacam, tak lagi. Akhir sekali Allah Taala perintah Jibril turun ke bumi. Pergi jumpa dengan orang yang paling besar ilmu falak pada masa tu. Dia kerja dengan raja lah. Nampak falak. Pergilah jumpa. Jibril turun, mari temu dengan syekh tu, tanya. Assalamualaikum syekh pula. Dia kata, hamba nak tanya ni syekh, kok bahagia.
Dia kata hamba nak tanya Jibril lah ni duduk di langit ke duduk di bumi. Kawan tu berkira Jibril hari ni hari Ahad. Oh, Jibril tak ada di langit lah ni. Dia duduk di bumi. Oh, Jibril hok mari tanya tu, Jibril rupa dengan manusia mari tanya kawan tu. Nak tengok tepat tak tepat kira dia. Duduk di bumi lah ni dia ni. Dia tak duduk di langit lah ni. Katanya kawan tu jolo kau tu Syekh. Kita kira sekali lagi. Hamba kira tak kena salah. Mesti betul ni. Ni maklumat ni betul ni. Jibril duduk di bumi lah ni. Kita kira sekali lagi. Kira dia. Memang duduk di bumi kata. Jolo kau. Kawan tu nak kira sekali lagi. Katanya Jibril, hamba Jibril. Dia buat gini. Siup atas kepala. Habis hilang ilmu falak dia. Maka ilmu falak lah ni jadi keliru, tak boleh dipercayai. Kira bitel, kira gapo misalnya. Nama, jadi keliru. Sebab apa? Sebab ilmu falak ni bahaya. Kadang-kadang orang boleh buat gini, boleh buat gini. Kalau mengaji dalam ilmu bab azimat, kalau orang bisa falak sedap buat. Nak buat lagu mana? Misalnya nak ngejah orang nak buat pengasih misalnya. Okey. Anak nombor berapa? Okey. Tabiat dia tanah ko air, api ko angin. Kalau tanah, barang ni kena tanam dalam bumi. Ambil buku sel ni, hamba tulis dah versi tanah selai dalam bumi. Tanamlah bawah tangga rumah dia tu. Air, kena peranyuk sungai. Api, ambil malam ni bakar. Kemenyan ni. Angin, gantung biar perasak. Sesuai lah tubuh. Maka orang lagu ni tu cara kira dia biar masuk betul-betul dengan tabiat tubuh dia. Kira lah ni macam nak nanai. Okey, musim ni. Hari start hari apa? Start hari Ahad misalnya. Okey. Hari Ahad bulan gini ke apa semua, kedudukan bulan duduk sini ke apa dia. Sesuai. Kalau nak nanai sesuai lah ni. Musim subuh. Kalau perang biasa kalau kita duduk sebelum hari kau ni kalah kita. Ya kalau kita duduk hari kau ni benar. Ni orang dulu bisa sungguh bab kau ni. Tempat kita pun masyhur dengan ilmu lagu ni. Sebab tu pak kita perang bisa. Tapi apa lah ni? Tak ada orang bisa dari ilmu lagu ni pergi perang pakai bismillah berok geng-geng tak tahu balik. Orang dulu kalau nak perang, raja-raja dulu dia tanya ahli nujum dia. Nampak ya ahli nujum dia tak mengaji, dalam kitab penuh sebut. Kira-kira, tu aku jangan pergi tu aku. Kalau tu aku pergi ni hari nahas tu aku. Nyanyi tu aku. Sekali pun kita benar tapi tu aku tak ada ni. Kalau tu aku pergi esok. Kalau pergi esok kita benar dan tu aku selamat. Ya boleh sebutlah apa gini. Memang tepat sungguh. Orang dulu cara nak jalan, cara nak turun rumah, cara nak gapo. Pok kita ikut bismillah gitu lagi. Seleheng dengan orang. Jadi kecik hari tu jadi tak sedap lah, jadi seleheng tak kena semacam, tak kena hari lah tu. Beli tu gak bunga mangga pakai tahu tak jadi, tak tahu. Tak jadi apa jadi. Tak kena hari. Orang tua panggil tak kena hari lah tu. Orang tua dulu pandai cara bahasa. Sebab kita lah ni tak ngaji ilmu lagu tu pakai turun. Kalau kita turun kena pada tepat waktu dia jadi mudah urusan, jadi gapo apa semua. Orang dulu cara nak turun rumah pun tengok lagu mana. Okey, lagu mana Nyawa. Okey, angin ni kuat sebelah hidung, alik kanan kau, alik kiri kau, dua belah kau. Kau ni tak lagi. Nanti kita nyawa sekarang. Belas 9.30 kita pergi. 9.30 kita pergi. Pandai sungguh. Ada belaka disebut cara-cara zaman dulu Kita pakai gedah gitu ya. Apabila lagu tu Nabi Allah Isa alaihi salam tu tak jumpa cari. Dah tak cari kan. Akhir sekalinya jumpa juga tapi Allah Taala angkat Nabi Allah Isa. Selamat Nabi Allah Isa alaihi salam dan tukar pengikut dia. Seorang pengikut dia nama Yahuza. Nama Yahuza. Yang ramai pengikut dia antara salah seorangnya hok beloknya nama Yahuza. Doa ayat cerita gini lah apa dia apa semua akhir sekali Allah Ta'ala tukar muka Yahuza ni serupa dengan Nabi Allah Isa. Nabi Isa pula Allah Ta'ala angkat naik duduk di langit. Nabi Isa sekarang masih hidup dia dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi yang masih hidup lagi dua orang yang berada di langit, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Idris alaihi salam. Manakala atas muka bumi pula Nabi yang masih hidup lagi, Nabi Allah Khidir alaihi salam dan Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Empat orang Khidir dengan Ilyas. Atas langit pula Idris dengan Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa lahir duduk di langit yang ketiga. Duduk pakai agak tu tak? Lah ni ke? Kalau duduk atas agak tu ke kena pakai kaca, tak boleh nyawa ke? Orang
Oh pakai kacau tu kira. Oh pakai kacau nyawa dalam kacau macam akuarium tu. Nabi Isa pakai gotu ke tak? Tak Siapa dia kata nyawa pakai lagu tu? Ha ni karamah dan mukjizat dia duduk di atas langit tak payah pakai. Tak ada kata pakai baju orang pergi bulan tu deh, pakai baju putih hok terbang, tak ada apa dah, atmosfera tak ada. Tak ada nama tak ada tarikan bumi graviti tak ada dari terbang. Dah biasa duduk di langit yang ketiga. Tu tak tahulah orang putih buat kajian yang jumpa gapo dia tak tahu jadi terbang dia tak tahulah. Iya. Tapi Nabi Allah Isa, Nabi Allah Idris duduk lagu tu. Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Ilyas duduk di bumi. Sebab tu kalau kita nak ambil air, nak buat air tawar ke apa dia, minta beri salam kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kalau Nabi Allah Ilyas pula jaga pokok-pokok. Kita nak ambil pohon gapo dia ke, kacik pomi ke, kacik gapo dia, kacik Fatimah ke, gapo dia ke, ambil tokat Ali ke, gapo dia, ambil pohon gapo dia nak buat bomo ke gapo. Okey, cara nak ambil dia jangan bayar kita tindih pokok. Jangan bayar kita tindih pokok. Misalnya matahari sebelah kat ni Matahari sebelah kat ni mari. Bayar pokok ni biar kena kita. Jangan kita giduk sebelah hari kat ni bayar kita pergi tindih pokok tu jangan. Biar bayar tu tindih kita. Bayar pokok ni tindih kita. Ngadak gini, ngadak biar bayar dia tu tindih kita tak tindih. Wi salam, assalamualaikum wahai Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Royak saya ambil pohon ni tujuan dia nak buat berobat sekian. Tu cara dia. Kalau air pula ambil air kolah kau apa dia wisalah kepada assalamualaikum wahai Nabi Allah Sulaiman pula. Nabi Allah apa? Khidir alaihi salam. Saya ambil air ni tujuan nak buat gini. Air ni kena royak kita sebut dah. Kita nak buat bomo kita kena sebut apa dia kita nak ni. Barulah air tu dia akan setting. Air tu jadi tujuan untuk kita. Misalnya saya nak buat obat kanser. Dia pun setting. Kreng kanser. Mak boleh minum. Ni sebut kanser nak buat pengasih. Mana boleh jauh jelak bumi langit. Tak jadi apa nama. Jadi dia kena sebut Sebab molekul air ni dia boleh berubah. Hak tu kajian sains pun kata nampak berubah. Misalnya kita baca air kosong kita letak kita buatlah pukul gambar dia lah yang ada cara kita. Lepas tu kita baca pula. Kita baca dia akan berubah air ni sesuai dengan keadaan sakit kita. Sebab tu nak gapo-gapo kena sebut dia air. Nak tujuan gapo dia? Nak buat penawar kau nak buat bersih hati kau gapo dia okey sebut dulu baru minum. Di samping baca bismillah selawat tu sebut. Tapi kena sebut hajat kita itu di air. Cerita dia lah tak ayat cerita Nabi Allah Idris tu. Ayat dah dia sign dok lagi asal. Tak ayat. Ada Nabi Allah Idris sini. Ada Idris. Lepas ada Nabi Allah Idris. Lama sangat tahu cerita tu. Kamu cerita ke tak? Tak apalah lepas ni kita royak Nabi Allah Idris alaihi salam. Kita tak jumpa ingat dia tak tulis Idris pelik sungguh. Lepas ada Idris. Nama Nabi Allah Idris ni dia duduk di langit. Cerita dia nya bapa dia duduk di langit Nabi Allah Isa dulu. Cerita bapa dia duduk di langit Nabi Allah Isa alaihi salam apabila lagu tu Tuhan akak dia duduk di langit. Maka Tuhan tukar muka seorang pengikut dia nama Yahuza sama dengan muka dia, maka orang tu ambil Yahuza igak dia bunuh dia dan disalib. Disalib ni dia buat pak dahak lagu tu macam Kristian lah ni lah. Dia paku-paku dia solo lagu tu akak lagu tu. Tanda lawan kepada kerajaan kena bunuh lagu ni. Maka orang yang kuat taksub dengan Nabi Allah Isa kata Allah kena bunuhlah Nabi Allah Isa. Kita orang Islam percaya Nabi Isa tidak dibunuh tetapi diangkat ke langit. Versi Bible, versi Kristian kata Nabi Allah Isa mati. Kena bunuh dan disalib. Muka dia serupa. Hak di gereja lah ni muka tu. Muka Nabi Isa. Katanya ulama memang muka lagu tu. Nabi Isa nak tengok muka dia memang muka lagu tu. Muka style macam orang Inggeris lagu tu. Rambut dengan pereng gapo rambut style belah lagu tu. Macam gapo dah? Yusuf Islam gitu. Nama style macam rambut muka style muka sebelah Eropah lah. Muka sebelah Eropah lagu tu. Maka muka dia sebab Yahuza tu diutukar muka serupa dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka muka tu ada ulama kata memang muka lagu tu. Maka kena salib tu bukan Nabi Allah Isa, semua Yahuza. Maka disaliblah. Kepercayaan Kristian kata Nabi Isa disalib kerana salah Nabi Adam. Nabi Adam dulu pernah buat salah dengan Tuhan. Maka Nabi Isa kena ganti, kena korban diri dia sebagai dosa umat.
Dosa tok dia dulu, dia je tanggung. Nak tanggung. Maka lagu tu mengaruhlah kepercayaannya. Apa Nabi Isa pula salah. Kena hak ni pula kena Nabi. Jadi mengaruh habis. Agama dia ni jadi pula. Cuma dia fikir pengorbanan Nabi Isa ni kata kita. Tengok dia rela kena salib ke apa, dia nak tanggung dosa Nabi. Tok dia Nabi Allah Adam alaihissalam. Habis bertukar bertakir, habis kok si kok dah. Maka duduk lagu tu, maka dia sembah Yesus. Sembah Yesus, kata Yesus. Ya Kristian kita sebut dah, banyak Kristian Katolik, ada Kristian Ortodok, ada Kristian Protestan ada. Hok lama-lama dipanggil Katolik. Ortodok dipanggil Kristian tua. Hok pegang kitab ke apa dia. Lah ni Kristian banyak protes, dipanggil protes. Protes ni tak puas hati. Hok ni jadi huki sekali dipanggil Protestan. Nampak sebab dia kuat protes, maka dipanggil Protestan. Nampak. Dok protes macam. Maka hok ni lagu lain. Hok ni Kristian lagu ni Kristian dunia dipanggil. Yahudi pun Yahudi dunia, lah ni Buddha pun Buddha dunia. Bunyi agama Buddha, bunyi agama Kristian, tapi dunia tak semaya tak gapo. Supaya kita Islam tapi dunia tu banyak tak semaya tak gapo dia. Maka agama lain pun terkesan juga. Kok kuat agama ni jaga sikit-sikit ya, Ortodok apa semua Katolik. Kok Protestan hok biasa. Protestan kitab pun tak percaya, Bible pun tak pegang gapo dia. Hidup dia dunia, cuma dia kata dia ni Kristian saja. Nampak. Yesus tu dia kata Yesus tu anak Tuhan lah. Ni jadi mengaruh. Lepas pada tu Nabi Allah Isa duduklah di atas langit, pada langit kedua ke langit ketiga dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Allah Idris kita sebut dah cerita dia. Tak tahulah sebut ke tak cerita. Dia hidup di langit sekali dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Cerita dia Nabi Idris ni dia suka berkawin. Antara kawin rapat dia adalah malaikat maut. Malaikat maut. Oh sai kacip benar dia. Kita gerung malaikat maut, bunyi malaikat maut. Malaikat lain tak apa lagi bunyi malaikat maut ke Allah. Nak salah apa kata kalau. No. Jadi malaikat maut ini saing rapat kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Akhir sekali lama berkawin, maka Nabi Idris minta permintaan dengan kawin dia. Tak tahulah sempena anniversary dia ke, sempena hari lahir dia ke, tiba-tiba Nabi Allah Idris minta permintaan kepada malaikat maut. Dia kata, wahai malaikat maut, kita ni saing lama dah. Mu tak biasa buat jalan aku, kata jalan atas langit kau apa dia. Cuma hari ni aku nak minta satu benda denganmu, permintaanmu. Tugasmu cabut nyawa dia. Aku nak minta lagu mana rasa mati. Nak minta nak terang mati lagu mana rasa. Katanya malaikat mau, tak boleh terang ni. Hidup saya tugas cabut nyawa ni. Memanglah tak boleh nak mai terang-terang mai stay cabut apa bubuh pula. Tak boleh saya kena terima tugas. Kalau cabut. Kalau tak cabut tak boleh nak mai. Permintaan ni saya tak boleh nak kabul. Katanya malaikat mau, kata patu gini mungkin Nabi, katanya malaikat mau meminta dengan Tuhan lah. Minta dengan Tuhan nak terang mati. Tak apa pada tugas awak bagi cabut aku, kata. Maka Nabi Allah Idris minta dengan Allah Ta'ala, kata nak terang mati. Tuhan kata tak apa, terang. Malaikat maut pun cabut mati Nabi Allah Idris alaihissalam. Lepas tu mati tu biruh lah. Buah pula buat dia. Bubuh semula lah cakap mati sungguh ni kena terang. Mana boleh kata biar lagu ni selok lah hamba. Jolah terang ni. Cabut masuk. Lepas tu minta lah dengan malaikat maut. Pergi jalan atas langit apa semua. Pergi jalan lah. Malaikat maut bawa lah muka sahaja dia. Rapat. Bawa pergi atas. Pergi masuk dalam neraka. Teh gapo semua cek. Lagu ni neraka. Lepas tu masuk dalam syurga. Katanya malaikat maut. Sebentar sudah lah ni. Jangan pergi jangan hidup lama-lama. Macam pergi iemo lah. Dia pergi kak. Malaikat maut tunggu Nabi Allah Idris. Tak tobik-tobik daripada syurga. Kata nak pergi sebentar, janji pukul berapa duduk dalam kereta ekong punuh pula. Allahu Akbar. Namanya duduk situ nyawa tak khabar pula. Kata nak beli kasut ya, habisnya beli. Hok temu mata dia, habis. Nah malaikat maut tunggu tak tobik. Akhir sekali malaikat maut masuk dari syurga, tengok duk tidur. Nabi Allah Idris siap tidur, kata. Malaikat maut kata, Idris bangun, tubik. Kata nak mari ziarah sebentar. Wala tak si. Maka katanya malaikat maut kata, tubik, tak boleh kita mari ziarah ya, kata. Tak boleh tak si. Apa tak si? Hamba mati dah. Ni aku hamba terada. Masuk syurga, hamba nak dalam syurga, kata nama. Apabila lagu tu katanya malaikat maut, tak boleh wahai Idris, tak boleh ni bukan masuk syurga lagi, tak boleh.
Maka akhir sekali Nabi dia kata, dah aku teradah mati kamu dah. Akhir sekali Allah Ta'ala kata kepada Idris, Idris tubik, syurga ini tidak layak orang jejak dia kecuali kekasih aku dulu masuk. Mari nak ziarah tak apa, nak duduk minta maaf, tubik dulu. Lepas ni, lepas pada Muhammad mari masuk. Mu nak masuk lepas tu tak apa. Lah ni sila keluar dulu. Nak sila keluar dulu. Tak boleh, tak boleh. Jangan buat nak tidur kau nak gapo dia nak terik kau tak gapo. Mu duduk dulu muka pintu pagar. Lah ni Nabi Allah Idris tak ada syurga lah, duduk luar. Tak boleh nak masuk. Sebab tu hadis dah. Syurga ini tidak akan didiami oleh mana-mana makhluk aku kecuali kekasih aku dulu. Mari ketuk pintu, dia masuk dulu. Dia peresmi duduk. Kalau kita nombor siri pertama lah penduduk syurga. Dia baru lepas tu beres. Lepas tu umat pula, umat lain tak boleh jerit kecuali umat Nabi dulu boleh jerit masuk syurga. Nah, sekalipun umur kita ni 20 tahun, 30 tahun, buat taat pula tak ikhlas pula, tapi masuk syurga awal daripada orang umur 1000 tahun. Umat dulu 1000 tahun. Semaya Allahu Akbar. Ulama kata, ulama orang dulu Bani Israel, jamai-jamai dulu umur 1000 tahun. Kalau dia sujud, dia semaya, dia akad daripada sujud, dia akad daripada sujud, baju dia sikat dah. Tak tahu berapa tahun sujud. Sikat baju dia. Misalnya dia semuanya sujud sekat ni, bangun tu sekat ni baju dia. Tak tahu berapa tahun. Kita ada sujud lagu tu. Orang gigi guting ada guting. Nama. Jadi kita sujud 2-3 saat saja, Allah Taala wiawa kita masuk syurga sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Jadi kita ni banyak Nabi Muhammad recommend kita. Bab syurga ni banyak sangat Nabi ngajar. Buat so boleh pahala 70. Buat so pahala 100,000. Buat so pahala 900,000. Bukan ibadat kita pun. Bukan ikhlas kita, tapi ngejah Nabi. Ngejah. Nabi ngejah. Sebab tu kalau orang lupa Nabi Muhammad, lupa jasa dia, dia rasa taat dia tu dia jadi baik, memang orang ni lupa daratan betul. Hodok ngejah pahala kita Nabi Muhammad ni. Kita duk rasa kita pahala banyak, kita berjuruh, kita kepada semua itu ngejah daripada Nabi kita. Maka hiduplah Nabi Allah Idris. Sebab dia mati dah kan? Sebab dia mati dah, patutnya pun hidup pula. Dia kata saya mati dah. Mati ni sekali ya. Maka hidup dia kawan tu. Hidup tapi hidup di luar daripada syurga. Maka duduklah dia dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Duduk dua orang di langit, dua orang di bumi. Dan Nabi kita Muhammad selawat dan salam ke atas mereka sekalian dia. Cerita Nabi Muhammad ni panjang lebar dan kita kena tahu lebih sikit cerita Nabi Muhammad berbanding dengan cerita Nabi-Nabi lain. Nabi lain kita kena tahu juga cerita dia. Paling kurang pengetahuan mengenai Nabi kita kena kenal nama dia. Ni wajib kena tahu. Misalnya kata Zulkifli ni Nabi ke tak? Zulkifli. Tok okey yang berasa. Macam tukar. Ni memang berat. Nama Zulkifli ni kena ingat. Zulkifli ni Nabi. Zulkifli ni Nabi. Tak apa dah. Tak dosa dah. Tapi kalau orang tanya, Yahya ni Nabi tak? Yahya. Yahya. Hamba tak ingat Yahya Nabi. Berdosa lah. Berdosa. Ingat, di dalam hidup kita ada pengetahuan wajib kita kena tahu. Ada pengetahuan, ada ilmu-ilmu wajib kita kena setting dalam minda kita sebagai orang Islam kena tahu benda ni. Jangan buat selayar pandai, jangan buat kata tak ada, tak penting lah mana. Nama Nabi ikut dia lah. Jangan buat lagu tu, berdosa hukum dia. Wajib kena tahu nama paling kurang. Paling kurang. Cerita dia kita tak tahu tak apa. Hak penting tahu nama sahaja. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di samping tahu nama, kita kena kenal sejarah dia secara ringkas. Apa mereka? Paling kurang kita kena kenal nama dia 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama 5 kena ingat. Ni pun tak ingat-ingat. Nama tukar bin siapa dia? Sudah cik Ewe mana nama? Bertukar bertakir. Jangan buat lagu tu ni dipanggil cuai kita mengenai pengetahuan Muhammad Rasulullah. Apabila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pengetahuan mengenai Muhammad Rasulullah ni kena banyak sikit kita kena tahu. Berbanding dengan nabi-nabi lain. Kita kena tahu dia ni bangsa ke apa, dia orang Arab. Dia tu jenis lagu mana? Dia kulit putih, tubuh sedar-sedar. Secara ringkas. Tak apalah tak tahu secara rambut ikan maya, tak apa. Yang penting Nabi ni orang comel, kulit jenis putih. Siapa dia kata Nabi kulit gelap jadi kafir. Jadi kafir. Nabi ni kulit cerah,
Nabi ni orang comel, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Anak tu 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Oh tak apa dah secara kasar lagu tu. Meninggal dalam usia 63 tahun. Pengetahuan asal. Ni Nabi meninggal mana? Dia kata Mekah. Nabi meninggal mana? Mekah. Tak ada apa. Cari kubur Mekah. Tak ada sungguh lah Nabi meninggal di Madinah. Kubur dia di Madinah. Lepas tu duduk ziarah masjid. Ambo ingat masjid ya. Nabi tak jumpa cari. Dalam masjid tu ada kubur Nabi. La haula wala quwata illa billah. Tak tahu apa. Jangan buat lagu tu ni. Berdosa pengetahuan bab Muhammad Rasulullah. Sejarah bab Nabi ni kena tahu wajib. Macam ambo sebut saat ni cerita Nabi-Nabi sebelum tu tak tahu pun tak apa. Boleh kira lah. Jadi dosa ni. Memang kena tahu kita sebagai orang Islam. Mungkin cerita kita hafal belakang ni. Tengok sinetron. Hafal belakang cerita sinetron. Cerita gonu, cerita apa dah. Pengangkut sayur lah. Apa dia jambil dulu. Macam-macam cerita. Hafal belakang cerita. Cerita Korea, cerita apa ingat. Tiba-tiba cerita Nabi tak ingat. Memang mengaibkan kita. Nah, berat benar lah kalau cerita Nabi kita tak tahu, cerita lain kita tahu. Cerita Pak Pandai tahu, cerita Goni pun tahu, tiba-tiba cerita Nabi tak tahu. Manakala cerita Nabi Muhammad ni wajib kena tahu. Beza dengan cerita Nabi-Nabi lain. Kena beza. Nabi lain hanya wajib kena tahu nama. Umur dia tak tahu pun tidak apa. Tak ada jadi kau masalah apa. Tak dosa lah. Tapi molek kena tahu juga. Moleknya kena tahu juga. Manakala Nabi Muhammad nama kena tahu, cerita pun kena tahu. Ya banyak sikit. Sebab pertama Nabi Muhammad ni Nabi kita. Nabi lain tu bukan Nabi kita, tetapi dia Nabi. Wajib kita mulia ke dia. Mungkin Nabi-Nabi. Semua benda orang di atas kepala kita orang mulia belakang. Tetapi Nabi Muhammad pertama dia Nabi kita. Kedua apabila kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, Muhammad Rasulullah kena tahu lebih lah. Supaya apa? Supaya tak tukar. Apabila kita kata Muhammad itu Rasulullah, Muhammad mana orang tanya? Muhammad. Tak jelas lagi bagi saya Muhammad mana. Kalau orang tak tahu mengenai Nabi Muhammad tanya kita. Kita dah kata Muhammad Rasulullah, Muhammad mana yang jadi Rasulullah? Muhammad tu lah. Muhammad tu, Muhammad mana? Muhammad ni kau Muhammad tu lah. Sudah mana sudah main Muhammad tu berat. Tu entry one tu jagalah jawapannya. Dia kena sebut Muhammad mana. Kita kena sebut. Wajib kita kena tahu. Apabila orang tanya Muhammad mana hak jadi Rasul Allah? Okey, Muhammad ni nama dia hak jadi Rasul Allah ini nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia ni orang Arab, bangsa Quraisy. Dia lahir di Mekah. Nampak? Dia lahir Mekah dalam 1400 tahun lebih dah lepas dah. Dia lahir di Mekah dan meninggal di Madinah. Dia hijrah di Madinah dalam umur 63 tahun. Isteri dia ada 11 orang. Ketika dia meninggal hanya 9 orang saja. 2 orang meninggal ketika dia hidup. Anak dia ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim Abdullah. Qasim Abdullah. Ibrahim Fatimah, Zainab Umi Kasum, Siti Ruqayyah. 7 orang. Nampak macam pasti tapi wajib kena tahu. Jangan kata budak pasti ya tahu lagu ni. Wajib kita hak tua tak ada gigi ni kena tahu juga. Kalau tidak berdosa lah dengan gigi-gigi palsu kita pun berdosa juga. Nampak? Kena tahu lah. Jangan buat kata alo ni cucu ambo lah. Jangan kata pengetahuan cucu apa. Pengetahuan ni wajib. Siapa dia mengaku dia orang Islam wajib kena boleh cerita paling kurang lagu tu. Paling kurang tu. Kita sebut saat ni paling rekah dah tu. Masalah Nabi perang, Nabi hijrah, Nabi nikah dengan kau ni hak tu panjang lebar. Paling kurang cerita lagu tu. Isteri dia ada 11 orang, tak ingat nama dah, hamba betul kata akhir dah, tapi ada 9 orang lah masa dia meninggal tu ada 9. Boleh dah. Berarti kita sebut Muhammad Rasulullah tu tak tukar dah dengan Muhammad lain. Muhammad hak tu hak Rasulullah. Muhammad hak tu lah. Muhammad kapo hamba ada dekat 5,000 orang. Cakap kita dah kata Muhammad mana? Muhammad tu. Muhammad mana? Kau Muhammad hak tu kau. Amo nampak kau Muhammad ada nama Muhammad hak tu dah kali. Jangan bukit hak tu. Jadi kena sebut pengetahuan ni. Ada orang buat selayar pandai mengenai maklumat ni. Muhammad lah. Dekat demo tak tahu. Tak tahu. Hamba pun tak tahu juga. Daripada suka lagu tu. Tolong sungguh. Wajib pengetahuan ni. Kena tahu. Kita orang Tino duk masuk kedai kopi, duk masuk rumah kau tak cara, tak mengajar pun. Wajib kena tahu pengetahuan ni. Dan Nabi kita Muhammad, ni secara cerita secara ringkas. Nabi Muhammad
Secara ringkas saat ni kena tahu dah. Iaitu Nabi Muhammad ni mengetahui asas ni dah. Nabi Muhammad ni orang Arab, orang comel, kulit putih ke apa dia, lahir di Mekah, orang bangsa Quraisy, meninggal di Madinah dalam usia 63 tahun. Dia ada 7 orang anak, ada 11 orang isteri. Dia lah pengasas agama Islam. Tak apa dah. Boleh kira dah tu. Tak tukar dah tu. Nama dia 5 tu lah, Muhammad. Boleh kira dah. Maknanya kita sebut Muhammad Rasulullah, kita tergambar Muhammad tu lah. Jangan tergambar Muhammad kat rumah kita. Gambar Muhammad Rasulullah, Muhammad tu. Banyak mana orang tak boleh jawab masalah ni. Nampak intelek dah, pijak dah, pakai spek, pakai apa dia, nampak mengaji apa semua, nampak mengaji dunia kena. Tapi tanya Muhammad Rasulullah, Muhammad tu lah. Muhammad mana? Orang Muhammad hot tu lah. Muhammad hot Nabi hot mana kata? Banyak Muhammad ni. Dalam generasi nama Muhammad saja, Muhammad bin Abdullah saja, banyak mana? Muhammad bin Abdullah lah. Muhammad bin Abdullah kat rumah hamba, Muhammad bin Abdullah dekat 5 orang. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Ja'far Tonggek, Muhammad bin Abdullah bin Gautu. Banyak ni. Lepas tu kena sebut lagi. Ya nasab ni nasab. Dalam ilmu nasab ia kena sebut 5 orang keturunan baru tak tukar. Kurang daripada 5 orang, orang Arab ni dia yakin banyak nama sama. Sebab orang Arab ni yakin nama Muhammad, Abdullah, Ahmad, Karim, Ali. Nama jadi kadang-kadang paling nolong ni. Siapa tak boleh bubuh dah nama dalam IC. Terlalu banyak sangat. Apa keturunan dia ke? Siapa habis level dah, supaya nombor telefon. Bangsa dia di tanah besar Cina, nak tak erti, nak bubuh dah. Banyak. Maka sekarang dia tempat dia tu penuh dah. Tak boleh nak isi dah nama. Bangsa Hang Kong gapo dia. Nama tak erti nak tulis dah, panjang telajak siapa penuh dah. Nak kata dia ni jenis subuh je ni. Penuh dah tempat dia. Nak pergi cari penempatan baru. Nabi kita Muhammad wajib kita tahu Nabi Muhammad ni lahir. Cerita Nabi Muhammad lahir ni banyak. Antara karamah yang berlaku, bukan irhas dipanggil kita sebut. Benda yang pelik yang berlaku kepada Nabi, yang apabila tahun tu Nabi nak lahir, maka Allah Ta'ala jaga Kaabah dan Mekah daripada gangguan Abrahah. Abrahah ini peristiwa dia seorang raja daripada Yaman nama Abrahah ni. Abrahah ni nama dia. Nama Abrahah. Abrahah nama dia ni. Nama raja tu Abrahah. Abrahah supaya dulu lah Abrahah. Sudah. Abrahah nama Abrahah ni seorang raja daripada Yaman nama Abrahah. Dia ni orang Afrika. Orang sebelah Utopia. Sebelah Najasyi lah sebelah. Mari dipanggil daripada raja Yaman. Sebab raja Yaman ni perang. Bila perang dia minta tolong daripada raja Afrika, mari ke Yaman nak selesai masalah politik dia lah. Akhir sekali raja Yaman nama Abrahah tu bunuh raja situ, maka dia menguasai Yaman. Maka jadilah Yaman ni kerajaan besar. Sekalipun kerajaan besar, Kaabah masih menjadi tumpuan kepada dunia. Seluruh semenanjung tanah Arab, sama ada sebelah atas ni, sebelah Syria, sebelah Jordan ke apa dia, mari tumpu ke Yaman. Mari kita tumpu ke Mekah. Orang Yaman sendiri pun mari tumpu ke Kaabah. Maka Abrahah tak sedap tengok Kaabah. Dia negara besar, apa tak mari ziarah tempat ambo. Maka dia buat perancangan, gapo dia sebab Mekah itu jadi tumpuan. Tengok-tengok ada Kaabah di situ. Maka dia pun buat satu Kaabah dia. Orang panggil Kaabah Abrahah. Ada tak panggil Kaabah, ada panggil kanisah. Kanisah ni berhala Abrahah. Ya buatlah. Lah ni Kaabah tu di Yaman jadi buat tempat tok sapuh. Jadi kita nak kata gua benda tu tak molek, tapi jadi benda-benda sejarah tak comel. Di Yaman ni tak cara benda sejarah. Ada lagi dia buat macam kolej bulak lagu tu. Lah dia buat tu hok sapuh jadi. Nama tempat hok Abrahah buat tu, maka dia buatlah sebagai ganti daripada Kaabah hok Nabi Allah Ibrahim buat. Maka dia pun buat comel nak pergi katok. Nak pergi katok. Asalnya dia buat comel nak tandai je. Tiba-tiba dia ambil seorang pekerja. Pekerja daripada Mekah jaga tempat dia ni. Maka pekerja tu buat khianat kepada Kaabah dia lah, Kaabah Abrahah. Dia kotor lah, buat hok sapuh lah, apa dia macam-macam, dia katok lah, akhir sekali marahlah Abrahah. Marah, dia kata mu katok Kaabah hamba akan katok Kaabah demo.
Dia pun siap ke bala tentera dia menuju kepada Mekah untuk katok Kaabah. Maka bergeraklah dia daripada Yaman naik satu bala tentera dipanggil tentera bergajah. Tentera bergajah. Yaman dulu kalau pergi naik gajah ni tak ada orang boleh lawan. Naik kuda, naik unta boleh kira lagi. Tapi kalau naik gajah gak. Gajah ini ada di tanah Arab. Apa dia ni orang Afrika, okey. Wak mari gajah sebelah Afrika. Gajah ni sudah orang Arab tengok tengah lah gajah. Tentera paling bisa sekali lah tentera bergajah. Maka marilah tuju kepada Kaabah, berhenti pada satu tempat tengah-tengah jalan tu dia debel dah ambil rapah kota orang rapah ke apa. Pada masa tu raja Mekah adalah datuk Nabi Abdul Muttalib. Dia jadi raja di Mekah. Tak ada orang lah. Maka apabila dengar tentera Abrahah nak mari serang Kaabah, maka orang kecek belaka. Abdul Muttalib lagu mana lah kita matilah kata. Nak lawan lagu mana tentera ni pakai gajah ni kata. Kalau gajah ni balik sana kereta rebah ni kata. Nak pergi lagu mana kita. Maka katanya katanya Abdul Muttalib kita kata tak sedap bimbang lah. Kaabah ni ada tuan dia. Tuan dia akan jaga. Bagi dia Tuhan akan jaga. Maka tak ada masalah. Dia kata orang-orang masyarakat semua naik ke bukit belakang. Kita tinggal Mekah lah ni kosong. Lepas pada tu Abdul Muttalib pergi mengadap kepada Abrahah. Pergi mengadap kepada Abrahah. Pergi jalan. Apabila Abrahah tengah ramai-ramai ni dia tengah rehat lah. Abrahah ada rehat ni gajah dia. Apabila mari saja Abdul Muttalib, gajah tu sujud belakang kepada Abdul Muttalib. Kita sebut dah nah. Setiap bapak-bapak Nabi yang tanggung Nur Nabi Muhammad, orang akan jadi hebat. Abdul Muttalib ni tak lahir lagi Abdullah. Berarti ujung di dahi dia ni ada lagi Nur Nabi Muhammad. Kalau nak turun ni bakal zuriat Nabi akhir zaman. Gajah binatang ni semua sujud belakang pada dia. Abraham pelik dah kata, besok punya gajah Mekah ni. Khamak tak khamak dia semua binatang sujud. Gajah paling besar sekali nama Mahmud. Nama Mahmud ibu nama. Tak tahu dah dalam kitab sirah sebut nama Mahmud dia. Bukan Mahmud jual bisikal ke apa dia. Mahmud nama dia. Gajah ni paling besar sekali orang Abraham naik. Tunjuk juga ke dia. Katanya Abraham tengok, besok gajah Mekah lagu ni patut orang kata hebat gajah Mekah ni. Abdul Muttalib mari biasa gitu lah. Apabila lagu tu mari, Abraham rasa bimbang dah, nalai dah dia. Tak pernah jumpa hebatnya seorang raja serupa dengan Abdul Muttalib. Apabila lagu tu mari dah, Abraham kata dah, sudah nak baca ke mana ni? Dia menalai. Abdul Muttalib kata, saya nama Abdul Muttalib. Kecek biasa dia. Saya ni raja Mekah lah. Mari nak kecek mengenai urusan kita. Abraham kata dah, ada nak kecek apa dia? Wak stay jaga dia punya hebah lagi. Dia kata masa demo tengah jalan saat ni demo ada ambil harta ambo dah. Unta ambo 100 ekor depan tu sebelah demo. Apa demo ambil? Ambo nak unta ambo. Ambo mari sini ambo nak kecek mengenai unta ambo 100 ekor demo ambil. Awak mari unta ambo. Katanya Abraham nak kecek bak untamu ya ko. Ambo nak kecek unta ambo. Tidak aku nak pergi serang Kaabah tempatmu. Apa mu tak si kecek bak tu? Dia kata hak tu bukan urusan aku. Kaabah itu ada Tuhan dia, ada pemilik dia. Kalau mu berani cabar pemilik dia, lagi mu nak gocoh dengan dia. Aku ambil bagi aku sajalah unta aku. Terkejut Abraham. Besok dia kecek. Kamu ayo unta ambo 100 ekor. Kamu nak kecek. Dah lah mari tu ganah dah. Ambo nak mari ambil unta. Ambil unta ya. Unta ambo. Wak klik 100 ekor unta dia tu. Abraham senyap kata, buat ni kecek lagu mana? Nak berunding lagu mana? Dia kata, mu nak pergi serang Kaabah. Mu pergi serang lah kata. Sebab dia ingat Kaabah ni ada tuan dia. Banyak mana beribu generasi semenjak daripada Nabi Allah Ibrahim. Tok kami lagi. Tak ada orang berani tek Kaabah ni. Siapa dia berani tek, dia akan tanggung. Dia beri pesan lagu tu saja. Mu, tak ada. Tu bukan urusan ambo. Ambo tak boleh nak jaga dia, bukan ambo. Buat klik utah dia. Senyap. Mudahnya kata Raja Mekah ni. Memang tak fikir kepada masyarakat kata kawan ni. Apa katanya Abraham? Nak lawan juga dah. Cakap ambo nak klik lagu tu. Kena herdik sikit. Ni, kena repok sikit kok Abdul Muttalib nak lari tu. Lawan. Gila dia. Siapa di satu tempat lepas pada Nabi Abdul Muttalib ambil utah dia klik. Marilah Abraham serang juga. Siapa ada satu tempat.
Nama gapo dia dah tempat tu tak ingat dah. Masyaril Haram kau gapo dia. Ada satu tempat lah ni, siapa lah ni pun ada batu-batu kecil tu. Batu-batu babi apa semua tu deh. Tempat tu tempat hok. Maka siapa satu tempat dekat dengan Mekah, maka mari burung. Tengah-tengah mari nak memang senyap gegak gempita habis. Kaabah ni tak ada katakan. Tak ada orang dah. Semua naik atas bukit Jabal Abi Qubais kau semua. Abraham mari. Siapa pada satu tempat jauh sikitlah dekat pada, tapi dekat dah dengan Kaabah ni jauh luar daripada kota halal kau boleh, tapi ada kawasan tu siapa lah ni ada orang pergi ziarah. Marilah sekawai burung gelak gelemak, nama burung ababil. Nama apa dah? Li'id. Apa dia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka timbullah ayat Quran ini. Ayat Quran ni timbul zaman Nabi, tapi nak ayat cerita zaman hak Nabi lahir. Alam taro, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, bagaimana Tuhan membuat kepada tentera-tentera bergajah, ashabul fil, tentera bergajah, iaitu Abraha. Nama bagaimana Tuhan jadikan semua perancangan dia itu habis jadi tadlil, jadi hacul buah. Dan kami utus ke burung tayran ababi, burung ababi. Ababi ni burung kecil ya, burung macam burung cak ciuk. Kuku lagu ni, ni pergi batu. Batu kecil ya, burung kecil ya, besar-besar ni ya. Pergi batu, mulut so, 3 butir, pergi lepas. Tayran abatarmihim bihijaratin min sijil, dia melempar ke batu-batu daripada neraka sijil. Ada riwayat dalam tafsir kata neraka sijil, batu panah. Tetapi burung tu boleh pergi, tak tahu lagu mana ni mukjizat Nabi, karamah irhah Nabi-nabi. Nak burung tu pergi, dia lepas saja, hok jatuh atas kepala tu siapa petanah lah tu. Jatuh tembus, gajah kelepar dodeh-dodeh. Ribu burung. Tentera tu besar dah, gelak dengan burung, dia pakai lepas macam hujan jatuh. Hancur lebur. Faja'alahum ka'asfin ma'ku, dan kami jadikan tentera itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Biasa tengok daun makan ulat, tembus sini tembus, hancur. Tentera Abraha sendiri kena hancur lebur, tetapi Abraha ditarik oleh gajah dia buat kelik juga ke Yaman. Mati di Yaman Abraha ni. Hancur lebur. Maka hari itu selamatlah Nabi Allah Kaabah. Kerana apa? Kerana nak lahir Nabi. Itu antara benda pertama yang berlaku pada peristiwa hari kelahiran Nabi, iaitu peristiwa bergajah. Maka tahun tu dipanggil tahun gajah. Tahun gajah. Kerana peristiwa Abraha nak serang Kaabah, maka dipanggil tahun gajah. Lewat 50 hari, dalam 50 hari. 50 hari rasa. Dalam 2 bulan lebih lepas pada tu lahir Nabi. Lepas pada peristiwa tu lahirlah Nabi. Rasa 50 hari. Mana lepas pada tu lah, dalam tahun yang sama lahir Nabi pada tahun gajah. Selawat dan salam wallahu a'lam. Dulu cerita mukadimah cerita nama. Tak boleh cerita sopri. Munggo cerita Nabi ni. Bukan cerita tu ya, cerita banyak lagi. Ada soalan. Apa dia ni tanya? Siapa dia? Masalah jawi budak dah. Gini. Tempat kita ni jarang buat lagu tu dah. Biasa orang Arab ni ya jawi umur 7 hari. Umur 7 hari ya jawi sudah lalu. Hak jantan sudah lalu, hak tina sudah lalu. Cuma bezanya bab jawi ni orang jantan sunat eleh, hak tina sunat tutup jangan royak nah. Biasa tempat kita kalau hak tina buat kecil lagi, jarang buat besar. Nya tapa tak beda seloklah. Nama. Hak jantan terpaksa hak wajah tahi besar. Kain kecil payah nak jaga, sebab takut payah ke budak. Tetapi budak sebenarnya mudah nak jaga. Sana dia kerat,
tarik kerak tah, dia ambil telur dia pecah atas gotu buduk Angry Bird dia pecah. Ya telur ni kalau makan jadi menanuh, tapi kalau kita baluk dia jadi ubak, dia jadi gas. Dia tak jahit dah, dia jadi gas. Maka budak tu atas etis dia. Kalau dia etis seminggu, kalau tidak 3 hari, kalau dia senyap 3 hari, dia pun koyak kulit telur tu, okey beres nekat dah. Nama tu cara dia. Tempat kita behar dengan laser. Piup putus dengan Angry Bird dengan topi-topi sudu dia. Habis geng-geng gepar pula mak ayah dia. Tak ada apalah anak hamba. Cacat dah lah. Nampak banyak kes. Dulu dia kerak gitu ya. Jadi boleh moleknya jawi awal lagi sebab kebersihan. Dia tempat semaya kita boleh pikul dia ke apa dia tak ada masalah. Orang tak jawi boleh pikul. Orang budak-budak tak jawi lagi boleh kita tanggung. Tapi bayar kena cuci molek lah. Nampak sebab kulit tu dia akan perangkat najis budak-budak ke kulit dia kalau dia kecil dia akan masuk di celah kulit ni sudah payah kita nak basuh jadi kau masalah. Nak tangguh boleh tak ada masalah apa. Dia kata Nabi Idris berada di langit ketujuh mengajar tauhid bagi baby. Bukan Nabi Idris, Nabi Allah Ibrahim. Tukar ni. Nabi Allah Ibrahim berada di langit ketujuh mengajar tauhid kepada anak-anak yang masih belum balik. Ni cerita ini melalui mimpi. Cerita ini melalui mimpi, tak ada hadis. Disebut dalam kelebihan kitab Ummul Barahin. Ada satu kitab nama kitab Ummul Barahin. Kelebihan kitab ni ada seorang ulama bermimpi Kitab ni cerita ni disebut dalam kitab. Bukan ambil dalam majalah Mastika ni, jangan pelik kata majalah Mastika tak boleh ambil. Ni dalam kitab. Ingat, setiap benda dimasukkan dalam kitab mesti orang tu kena bertanggungjawab. Orang isi tu pun ulama juga. Dia tak ambil cerita-cerita orang kampung hok tak tahu kebersihan dia ke apa. Orang hok takut Tuhan belaka ya cerita ni. Maka disebut di dalam satu kitab kelebihan mata Ummul Barahin ni. Nabi Allah Ibrahim ajar mata Barahin kepada budak-budak yang meninggal sebelum daripada balik di langit yang ketujuh tu. Masa Abraham. Oh ni jawab dah. Nabi Ilyas berapa hidup lagi tu saya tidak tahu berapa Nabi Allah Ilyas masih hidup. Tetapi riwayatnya kata dia sentiasa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dia hidup tu kita tak tahu apa dia masih hidup lagi. Nabi Khidir masih hidup kerana dia minum ma'ul hayah dipanggil. Dia pernah minum air hidup. Nabi Khidir ini merupakan menteri kepada Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini adalah seorang raja yang adil, soleh, wali Allah Ta'ala. Maka dia memerintah dunia, rata dia pergi. Antara sebab kenapa dia raung dunia, antaranya dia nak mencari air hidup dipanggil. Kalau minum air ni akan hidup selama-lama dan tidak akan mati. Apabila lagu tu pergi cari-cari akhir sekalinya jumpa pada satu tempat ma'ul hayah dia kata. Apabila lagu tu dia pun nak masuklah dalam satu gua. Ma'ul hayah. Maka apabila nak masuk tak boleh dia. Maka dia panggil seorang menteri dia Nabi Allah Khidir alaihi salam. Marilah menteri dia kata, mugi masuk takutnya ada gapo-gapo. Nabi Khidir dia adalah amalan dia maka rohani tak boleh nak ganggu dia. Dia pergi ambil minum air tu. Oh ada tu aku. Dia nak ambil nak cebok nak pergi kepada raja dia tak boleh. Dia tak cakap cebok. Kawan tu kata waktu ambil lah air tu saya nak minum juga. Nabi Khidir teh dah. Oh betul dah ma'ul hayah. Oh ambil dia, ambil tak boleh hilang. Air tu pelik sangat. Nak ambil tak boleh. Tak cakap cebok tak boleh. Akhir sekali Nabi Allah Khidir saja hidup selama-lamanya. Iskandar Zulkarnain meninggal juga. Dia saja yang boleh rasa ma'ul hayah. Antara sebabnya bapa dia masih hidup lagi Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni dia jalan rata duduk atas air lah macam-macam. Ada ke tak ada dia? Ada orang ramai berjumpa dengan dia. Siapa dia yang berjumpa tak perlu tanya Quran, tak perlu tanya hadis, saya dah jumpa dah. Tanya ke apa dia? Supaya orang penuh jumpa atu. Atu duk sengih atas pokok. Oh ya atu, masya-Allah bapa mu sengih, jangan lawak sengih lagu tu. Nampak siap panggil pula. Mari. Oh ketarlah kawan tu. Orang tu nak Quran hadis lagi, tak perlu tengok Quran hadis dah. Hamba tengok dah atu, tak perlu tengok gapo-gapo. Begitu juga tengok Nabi secara yaqazah kau gapo dia. Kalau orang tu tengok nak cari Quran hadis gapo dia, saya tengok dah. Orang yang masih nak tengok dalil ini bagi orang yang tak jumpa lagi betul. Untuk membuktikan benda tu ada yang berhajat kepada dalil. Tapi dia kalau dia jumpa dah dalil gapo dia lagi atu duk sengih kat ambo.
Quran hadis gapo dia tu email. Hangpa dah tengok dia sengih. Mutu email tak biasa tengok, memang tu kena tengok dalil lah. Hangpa dah tengok dah. Begitu juga tengok Nabi ko, jumpa Nabi Allah Khidir alaihi salam, ramai orang jumpa dah. Ada soalan. Antara amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Amalan ni untuk keselamatan baca pagi sekali, baca petang sekali. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Baca 3 kali Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Fama kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah. Wala haula wala quwata illa billah. Tulis. Dalam suara ni ada gambar ni ada. Ambo ijazah lah. Amalan tu baca 3 kali lepas subuh, 3 kali sebelum maghrib lepas asar kau dekat ataupun lepas maghrib kita baca. Insya-Allah tak berlaku gapo-gapo. Lebih-lebih lagi kita nak musafir kau gapo dia. Pertama dia bismillahi masyaallah. La yasuku. La yasuku. Ejo tak ino dah tu. Nama. Yasuku. Ya sin waw qaf. Yasuku. Khaira illallah. Khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bila-bila tak apalah. Tulis seorang latih lepas ni tulis kita bagi amalan Nabi Allah Khidir alaihi salam Nanti lepas ni kita jawab. Adakah kena sebut? Masalah nak qada zakat orang nak qada zakat kena sebut qada ni qada zakat ambo gini. Zakat ni kita kena niat saja, sebut tak payah sebut sebenarnya. Orang yang terima zakat kita tak perlu tahu duit hak kita beri ni zakat ke sedekah ke, tak perlu tahu, tidak syarat pun. Ni kifarat ke hak penting kita tu niat. Kita niat kata ni zakat qada zakat ambo hak tahun lepas. Ataupun qada zakat hak 5 tahun lepas. Kita saja. Jangan sebutlah depan dia, tak syarat dia tahu pun. Hak penting kita niat. Maknanya kalau kita tanya, ni P3 apa dia? Tak salah tanyalah. Beri rezeki kita tu. Ikut dia yang nak beri zakat ke kifarat tak payah beri tahu ni zakat. Niat saja penting. Dalam zakat niat. Tapi kena sebutlah. Zakat ke apa? Hak qada ke zakat hak tahun ni kena jelas. Gitu. Niat dari hati ni zakat qada hak tahun-tahun lepas. Gitu. Kalau puasa qada boleh niat juga untuk sunat. Ni celika juga. Puasa qada nak campur dengan puasa sunat. Boleh buat KJL lagu tu. Macam nasi kawuk lah. Gula 3 rasa, nasi lauk ayam lah gitu. Tak rasa ikan pun. Jadi kita nak kata lagu mana? Boleh. Riwayat kata boleh. Tetapi sebut puasa qada dulu baru puasa sunat kita sebut saja aku puasa qada hari ni dan puasa sunat kerana Allah Taala. Kalau puasa qada kena niat malam lah. Saja aku puasa qada esok hari dan puasa sunat kerana Allah Taala. Niat dua-dua ni celika ni kata. Niat dua-dua sekali. Nak qada sekali dengan puasa sunat. Boleh hukumnya Afdalnya buat suku-suku. Makan nasi lauk ayam dulu baru rasa nasi ayam ni nak campur dengan tom yum. Lepas tu makan nasi lauk tom yum pula. Sudah. Ni ayat saja ni. Dia kata musim gula ni ada kadang-kadang gula tak cukup, gula lebih lah ke mana nak suruh mengatasi masalah ni, ada kode ayat-ayat. Gini,
Baca li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baca 7 kali. Insya-Allah gula kita cukup dengan kehadiran orang. Nama. Hak penting tidak tak kurang lah. Lebih tu tak apalah. Nama. Tapi biar munasabah. Beli daging sekilo, ajak 500 orang. Mari ikut atas langit kata mana. Biar munasabah jugalah, biar kira kita tu biar munasabah jugalah. Cuma baca 7 kali li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kalau kita tugas lembu, kalau kita perubuh lembu, lepas pada sembelih semua tu kita baca, kita sapu daripada bahu lembu tu sapu. Dia 7 kali. Insya-Allah jamuan pada hari tu tak kalut, insya-Allah boleh makan belaka. Nah. Beli daging tak payah siuk gitulah, maknanya baca tahi gula gitu. Nama okey dak pegang pala hojo-jo tu bismillahirrahmanirrahim. Apa aku pula kena japi. Nyo kata japi daging sudah dengan tuai-tuai dia pun. Jadi baca masuk gula nah. Di ila fi quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was-sayf. Siapa sekat tu saja nah. Siapa kat sayf saja nah. Oh, siapa kat soh jangan buat rajin siapa habis baca ila fi quraisyin was-sayf. Siapa sekat tu 7 kali nah, baca 7 kali. Kita yak dah daging biar munasabah jugalah. Nah, narak sekelo oh jimat benar nama. Khamak benar kita memang geger kita dia panggil nama. Dia panggil apa tu? Pala gula khamak. Nama. Kalau dia gula agak sekarang boleh makan 1000 orang. Ha tak tahu ke. Nama, biar munasabah juga. Insya-Allah lah cukup gula tu. Gini. Barang orang buta dengan kita kena bayar zakat sebab harta kita cuma duduk dengan orang lain. Kita tak boleh bayar sebab duduk dengan dia ni. Maka kita tunggu-tunggu mati kita. Apanya mati awal. Suruh kawan tu mati dulunya. Kalau berlaku lagu ni. Lagu mana? Dosa ke tak? Tak dosa. Sebab kita ingat cuma ingat apabila ada benda-benda yang kait hak lagu tu kita kena wasiat. Wajib wasiat. Tulis di kertas kita diari. Sebab tu sunat berwasiat. Wasiat ini sunat jika tidak ada gapo-gapo. Kita pun tak ada hak dengan orang, tak ada hutang, tak ada kaitan gapo dia, maka sunat kita berwasiat. Wasiat. Tulislah gapo dia. Harta saya ni nak suruh buat gapo dia. 1/3 daripada harta saya suruh kepada pondok untuk wakaf kebajikan saya untuk masjid gapo dia. Lepas tu tulislah. Hak lain lagi 2/3 lagi, 2/3 lagi jadi faraid lah. Lepas tu gapo dia? Kita nak pesan lagi. Nama anak sekolah tu atas gini gapo dia situ. Nama gini. Ada seorang tu kita belanja dia gapo apa semua. Ikut tulis. Sunat. Tapi kalau kita ada hak macam gini. Kita ada zakat tapi kita tak boleh nak bayar sebab ada butang. Ada pak cik tu butang dengan saya 1 juta. Jadi tak nak bayarlah zakat juta, tak boleh nak bayarlah sebab rupiah dia ada. Tulis. Mama ada duit dengan seorang. Dia butang dengan mama 1 juta. Jadi mama kira dah ni zakat mama tertungguklah. Kalau mama mati kena selesai. Kena tulis. Sebab apa? Apabila mati itu faraid tu, harta kita tu. Tak boleh ambil habis semua sebab zakat dia tu ada. Kena tulis. Kalau terpakai mati dengan tu hukum dia berdosa sebab hak orang miskin yang ada dalam tu. Jadi berdosa. Zakat. Jadi wajib wasiat pada masa tu kerana ada kaitan dengan hak orang. Sebab tu kalau hak kita seorang tahu dia. Masalah rumah kereta orang gadang dengan kita ni dia tok kereta ni bukan kereta ayah ni kata harta faraid. Kena tulis, kena sebut sosok. Maka wasiat ni jadi wajib jika ada kaitan dengan hak-hak orang. Lepas tu atau zakat kau apa dia hak tunggu tu kena tulislah. Kalau tak ada tak apalah, beres, tak ada masalah. Kita tak dosalah. Sebab kita tak bayar sebab pitih tu tak mari lagi kan. Ada soalan. Tak apalah. Tu kalau umur lek nasihati kita bayar sikit-sikit. Nak bayar semua sebab yang bayar sikit-sikit lah. Tak apa bayar ansur zakat penting bayar. Pada tak bayar langsung. Mau biarlah misalnya patut sebayar 10,000 contohnya. Okey, tahun ni ada 1,000. Kita bayar 1,000 dulu. Tak apalah. Cuma kita ingat tinggal 9,000 lagi. Pandai-pandai moga kita mengaji matematik ke sekolah dengar. Nyoretilah kalau 10 tolak sesuai jadi 9. Cakap waktu ingat lagu tu kiralah. Misalnya ada berbaki lagi siapa 5,000 kita nak bayar 1,000. Tak apalah. Sebenarnya ada usaha dah.
Nak tunggu stoko gitu payah dah. Siapa dia nak wis juta dah ni musim-musim payah. Nak bayar hutang apa kata. Masa nak minta hutang sedap. Nama nak hutang ni. Allah awak tegak comelnya. Nak minta piting kita tu. Allah joruh awak solehah ni ngaji ni kan kena kita tolong sama Islam ke apa dia. Perak boleh senyap, tak cakap panggil, tak cakap telefon, tak cakap mesej. Oh ni. Nabi kata, berhutang ni menyebabkan kita jadi menipu. Jangan ajar berhutang, makruh berhutang Kita sesok setara mana kalau boleh jangan berhutang, mitok peri. Siapa dia nak pergi. Tapi berhutang ni jangan jadi kita jadi menipu. Apabila sampai waktu dia ke mana kita nak pergi? Larilah jadi. Sebab tu Nabi kata makruh berhutang. Beri hutang ni sunat Kita beri hutang kepada orang sunat sebab tolong dia terpaksa. Itu sunat. Tapi berhutang tu sendiri hukum dia makruh. Nabi kata berhutang ini malah tidak lena sia menjadi hina. Sia orang duk cari kita hinanya lah. Tengah-tengah orang ramai duk ni pasal pagi cuik kita. Bila nak bayar hutang, orang pernah tengok. Allah malunya lah. Nama seminggu dah demo. Malu. Sia menjadi hina, malah tak lena duk mikir Allah esok nak bayar hutang ke mana. Tak jenera, selok semua dulu. Tidur. Nama tak jenera ya. Toleh. Ya zakat gapo dia lah ni. Zakat harta wajib kena beri harta iaitu emas dan perak. Lah ni tak beri dah emas keping. Ambil emas, biasa orang beri duit. Sebab zakat harta ni zakat duit. Maka kena waktu beri duit. Kalau zakat kambing kena waktu beri kambing. Kalau kita perak kambing, janganlah orang buat zakat kambing lagu tu ni. Biasanya ingat zakat harta lah. Zakat harta ni kena waktu beri duit. Jangan buat style beli gula, beli buih bekas ambil lah. Beri duit. Kerana apa? Beri duit kerana orang miskin akan bebas menggunakan duit tu. Kadang-kadang dia tak perlu beras gula, rumah dia ada dah beras gula. Dia nak bayar bil api, nak bayar bil ni. Jadi kalau kita boleh beri duit, dia akan bebas. Dia nak guna untuk makanan boleh. Maka lebih bebas. Jangan kita beri benda hok jadi dia kena guna, kena makan lah. Salah juga pemberian zakat secara beri makan lah tu. Tak boleh jadi. Dia kadang-kadang makanan alhamdulillah lah ada dah, cuma menggunakan pula. Pak kalau we makan ni jadi dok tambah makan ni. Wak mari sekut, muka kau sekut dah mo. Muka sekut, teh sekut, muka penuh dengan pencen sekut. Jadi tak tepat jugalah. Dia kena beri duit ni. Baru bebas orang tu nak beli gapo ikut terpulang kepada dia. Nah. Boleh kau gitu. Gini. Ingat harta kita apabila kita mati bukan lagi harta kita. Ingat dulu kaedah. Harta kita apabila kita mati bukan lagi harta kita. Sudah terhilang milik kita daripada harta. Walau 20 sen. Ni pitih mama ni. Mama mati dah. No way mah. Semua harta itu akan bertukar milik kepada ashabul faraid. Semua orang hak terima zakat. Anak lelaki dia, anak perempuan dia sekarang milik penuh syarak bui. Tak ada hak amak nak arah buat gini. Dah pitih orang dah. Cuma ulama beri 1/3 daripada harta. Ingat, 1/3 daripada nilai harta yang dia tinggal. Misalnya dia tinggal harta 3 juta. 1 juta tu bebas bagi tuan milik dia nak beri kepada siapa-siapa dia. Contohnya, mama ada orang buta dengan mama. Nah, mama ni ada harta 3 juta semua. 1 juta dimiliki oleh seorang. Dia buta dengan mama. Semua aset ni contohnya 3 juta. Jadi hok buta tu mama nak suruh tak payah ambil lah, suruh beri kepada ikut masjid kau gapo dia. Okey boleh. Layak kerana 1/3 daripada harta dia. 2/3 semua jangan kosek, mesti diberi kepada ashabul faraid, anak dia ke gapo automatik. Kalau dia wasiat lebih daripada 1/3, misalnya kawan tu buta lebih daripada separuh harta dia, contohnya 3 juta, kawan ni buta 1,5 juta. Dia kata 1,5 juta buta tu pakai buat untuk kebajikan belaka. Tak sah. Hanya luluh 1 juta saja. 1,5 juta lagi ke mana? Lepas kena tanya ashabul faraid, orang hak terima zakat. Anak setuju kau dak nak beri lagi 500,000 lagi untuk mah juta tu automatik luluh dah. Automatik luluh dah. Wasiat dia.
Manakala 500 juta 500 ribu lagi. Okey, tengok Ashabul Faraid kata dak bang. 500 ribu meh. Rumah lagi, kereta lagi. Tak sibu ye. Tak jadi, tak lulu. Tapi kalau anak dia kata, "Gomok we dah peri dah kita 1,5 juta lah." Nah, kalau 500 ribu tu tak apalah, kita buat kebajikan juga untuk mak. Pakat setuju belaka dah, kena setuju belaka. Kalau tak setuju belaka tak sah tu. Oh, demo nak kepiti. Dak hak ambo. Ambo tak tahu, ambo tak ambil bagi haram. Syarat wi kepada ambo, hak ambo. Jangan istilah ni berebut saka tu. Sebab itulah kita kalau nak boleh harta melalui saka memang tak bersih biasanya. Adik-beradik balas lagi ambil, tapi mulut mucung aku tu. Boleh beli sendiri. Harta ni biar boleh sendiri. Kalau nak boleh daripada saka kat Allah. Kadang-kadang mati 3-4 generasi tak selesai lagi harta saka. Ambil pun mucung aku tu. Demo boleh tanah kat jalan. Amo duk dalam lokal. Amo kera kau duk dalam lokal. Habis yang ngepek habis. Nampak macam-macam. Nampak bemelah tanah luas habis duk balah. Boleh bagi tapi jadi itulah. Mana nak sia ke? Bagi peridah pada bersyukurlah ni. Kita masa ayah kita beli tanah dulu sama kita tak bui dia. Apabila dia mati peri-peri boleh, tapi orang hok jenis gila ke harta ni kan. Adik-beradik pun tak kena. Anak saudara, mak saudara bergocoh lagi. Sebab tu bab harta saka ni gitulah masalah. Jadi 500 ribu bergantung. Kalau dia bui-bui, kalau tak lulu tak lulu. Gitu. Boleh buat lagu tu. Dan sunat buat lagu tu. Sebab apa? Ingat apabila kita mati, orang tu ingat dah kita. Masa kita hidup Allah malah hak kita sayang apa ya dak nampak atas saka kita tu ada tanah. Oh baik bukan main ziarah semacam klik ziarah semacam dak cara kita dah. Ingat buat kebajikan selalu untuk kita. Buat wakaf kau buat masjid kau buat apa dia buat selalu. Hak dia nak sedekah lepas pada mati tu tak apa alhamdulillah lah kalau dia ingat jangan agak orang. Nampak masa kita ada dia teringat muka kita duk sengih ni. Dia kita tak ada gambar-gambar kita duduk dalam mari belaka. Takut nak kata muka mak duk sengih gitu. Kita takutlah kau emak datu. Dia takut tengok muka mak kita. Pas nak ingat lagu mana mak kita. Duk tengok muka lain semacam gambar mak pun tak situ. Lagi-lagi tak ingat kita. Wallahu a'lam. Soalan lagi. Lah ni. Bapanya. Ni masalah bank ni. Nyanyo juga penjami ni. Belek-lih lah apa dia. Ni tu Allah. Muamalah kita dengan manusia lah. Kita jadi penjamin kepada orang akhir sekali nama kita belek-lih kita kena bayar apa dia apa semua tu. Tu nak jadi penjamin ni nasihat kita. Baik setara mana orang saing kita ke apa minta maaf. Kalau penjamin bank jangan. Risiko tinggi. Akhir sekali jadi baloh adik baloh saing lah. Tak apa lagi jadi masalah. Akhir sekali hidup kita belek-lih. Dia lari. Kita sengih-sengih. Nak ngepek sekadar ngepek orang dah tekan kita. Jadi masalah. Sebab tu lebih-lebih lagi perempuan ramai orang ambil kesempatan kepada kita. Munggo akasa ni gak dia mau nampak ada duit sikit gak kita kecek sikit gak menjadi penjamin. Jangan kalau boleh. Dia mau nak buta tak apa, tapi apa nama jadi penjamin risiko. Mana dia jadi lagu tu lagu mana kita nak buat? Buta lagi kita bukan kita buta. Kita pula kena bayar, kena gapo dia, kita kena potong. Tu. Tu muamalah dengan orang tu. Patut dia kena bayar hutang, kita je jamin ya. Nampak dia mau jujur, pakai kelekung senyak ya. Apa dia boleh piti? Jadi Power Ranger pula. Jadi sempena kepada bab zakat saat ni tanya bab faraid apa bab kematian. Amo nak umum so program ni. Program hadiah dan sedekah bacaan Al-Quran zikir bagi arwah bulan Ramadan tahun ini dianjurkan oleh Madrasah Pondok Ambolah, Madrasah Ribat Al-Mustafa dan Darul Hufah Al-Mustafa. Kita akan buat majlis khatam Al-Quran 40 kali dalam bulan puasa, tahlil la ilaha illallah 70,000 lebih lah. Nama Al-Quran tu 40 kali lebih. Surah Al-Ikhlas 70,000 lebih baca. Kita siapa dia patuh ratib haddad ratib atas. Siapa dia nak join, nak masukkan nama ibu bapa dia seorang nama, kita beri 20 riyal sahaja. Kita kalau nak buat tahlil ke mak ayah kita, panggil orang ngatik habis 2 3 400 juga. Lepas tu email ngatik 100 ya.
100 ya. Gula air lagi habis. Banyak mana habis. Hok ni kita wi 20 hia ya. 20 hia saja. Orang tu baca Quran ku ayah kita 40 kali lebih. Tahlil 70,000 kali lebih. Qul huwallah 70 kali lebih. Nama 20 hia ni sama dengan 10 sen sehari sahaja. 10 sen sehari. Tiap setahun sekali kita buat majlis untuk ayah kita. Tergamuk kodok 10 sen sehari. Ayah kita tahu habis berapa ya kita sehari. Mak kita garai tu kalau tidak jadi tokai garai dah dia. Garai saja ikan berkolek-kolek. Nampak? Jadi kalau kita anak lah ada rasa timbal rasa dengan ayah 20 riyal sahaja. Ambo masuk 2-3 orang. Ambo sendiri buat benda ni. Orang lain buat ambo masuk juga. Sebab ambo rasa tak pandai kata. 20 riyal 10 sen sehari we kat ayah kita. Untuk apa pahala untuk ayah kita? Gamuk. Kalau 10 sen sehari setahun 360 hari. 30 riyal. Hak ni 20 riyal kita minta diskaun lagi. Nampak kita nak royak. Jadi kalau kita malas nak berzikir, ku Allah pun tak tahu wali ilil jatuh. Jadi siapa dia nak join so nama 20 riyal. Nah, gitulah sebagai mukmin. Boleh beri dah nama, ni ada borel dia nak isi pun boleh. Nama sebagai maklumatlah. Kau tempat lain pun ada buat juga. Buatlah, gilah 2-3 tempat pun tak apa. Ambo tengok mana orang ni buat, ambo rasa buat ambo ni. Buat ni. Kadang-kadang kita kan macam-macam lah. Tak padas 10 sen sehari kau orang tua. Hak tu pun 3. Hak tu lah sebagai pengumum start rejak ni boleh dah nak cari-cari nama Apa dia doa masya-Allah. Bismillahi masya-Allah la yasuqul khaira illallah. Betul dah? Bismillahi masya-Allah la yasrifu su'a illallah. Su'a illallah. Bismillahi masya-Allah fama kana min nikmatin faminallah. Fama kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. 3 kali sahaja baca. Nama rasa buah tu panjang lagi. Baca doa sikit sahaja. Untuk keselamatan kita. Amalan ni sangat mujarab masya-Allah, masyhur amal. Baca pagi sekali dan petang sekali. Petang ni baca malam lah lepas pada maghrib boleh untuk keselamatan malam pagi. Insya-Allah selamat hidup kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Apa dia? Minyak selusur dengan bawang ni kan? Minyak selusur. Mana? Tak tulis lah. Ni. Oh ni. Minyak selusur tu ya? Dua-dua tu biasa lagi tak Hanan. Puan ada Maria. Ustaz bawa dia ke bawah tu dia boleh tahan. Ni. Mazai ambil. Tu dia. Jual tu dia seboreh tu 20 orang nama. Kena tutup ni kau ni tengok dia. دي نشر خلاص حقه هنا. دي خلاص بالنشر حقه هنا. شو؟ Aduh. بس هم قالوا خلاص Ikut lah. ايوه. Ustaz tulis sana nanti saya lah. Gali. Tak apa. Tutup kamera tu. Masuk dalam TV. Masuk dalam TV.